Allahu 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 Allah. Okey, jadi sudah masuk Islam. Adakah Brother Yusof amalkan Islam tak pada masa itu? Soalannya sangat baik. Soalan cepu mas. Terima kasih ya. 3 tahun yang pertama kosong. Saya masuk Islam. Pertama nama tukar daripada Philip Kwek jadi Yusof Iman bin Kwek. Okay. Dalam Islam adakah itu sunnah Nabi Muhammad SAW? Orang yang masuk Islam sebenarnya tak semestinya nak kena tukar nama. Nak tukar nama boleh, tak tukar nama boleh. Ada tak zaman-zaman dulu sahabat-sahabat yang masuk Islam tapi mereka bukan daripada kalangan orang Arab? Ada. Saya bagi contoh. Salman Al-Farisi. Dia ni daripada Parsi ke daripada Arab? Dia orang Parsi. Dia masuk Islam, Nabi Muhammad SAW suruh dia tukar nama tak? Tak ada. Dia nama dia kekal. Seorang lagi sahabat yang kita semua kenal, nama dia sudah jadi satu gelaran, satu orang kata tugasan, iaitu Bilal bin Rabah. Bilal ni, dia ni orang Arab ataupun orang Afrika, Ethiopia. Dia sebenarnya orang Afrika, orang hitam, Negro, tahu tak Negro? Negro masuk Islam, Nabi Muhammad SAW suruh dia tukar nama tak? Nabi tak suruh tukar nama, maka dia boleh kekal nama. Sebenarnya Islamic name adalah nama yang mengandungi 2 syarat. Pertama, dia mempunyai makna yang baik. Nama tu makna yang baik. Kedua, dia tidak mengandungi unsur syirik. Maksudnya kita tak sembah Tuhan lain. Kalau nama tu ada nama Tuhan lain, maka digalakkan untuk bertukarlah. Tapi kalau nama, saya punya nama maksudnya baik dan saya tak ada sembah Tuhan lain dalam nama saya tu, maka itu sudah Islamic name. So nama saya pula ditukar jadi Yusof, daripada Philip jadi Yusof. Saya tak boleh terima. Berapa tahun saya nama Philip, orang panggil saya Philip, tiba-tiba Yusof. Ya, siapa dia? So I tak boleh terima. Kad Islam buang. Sebab I punya keluarga tak boleh terima saya masuk Islam. Dan pendekkan cerita, saya tak pergi ke kelas. Saya chicken out, orang kata. Saya menyesal pun ada. Selepas masuk Islam, saya baru sedar, ya, saya dah jadi Islam lah. Sekarang saya sudah jadi Melayu lah. Macam mana lah, nama saya sudah Yusof. Sudah pakai songkok macam band. Sudah pakai baju baju Melayu. So I cannot accept. So the first 3 years, I tak pergi ke mana-mana. I tak pergi belajar, tak tahu solat, tak tahu puasa. Habis 0. Untuk jawab soalan Ben, I was Chinese 100%. Walaupun saya masuk Islam. Okey. Bagus jawapannya. Maksudnya 3 tahun yang pertama memang kosong lah. Tak pernah menunaikan solat dan sebagainya. Tak pernah menunaikan puasa. Tak tahu solat. Saya belajar solat dalam YouTube nanti boleh ceritalah kalau cukup masa. Mungkin takut tak cukup masa. Brother Yusof, saya nak tanya satu soalan lagi. Kenapa boleh memilih nama Yusof Iman? Wah, ini ceritanya bukan saya. Saya punya girlfriend. Dia cakap macam ni. Dulu dia kata ada satu orang nabi, nama dia Nabi Yusof. Dia ni sangat handsome. Banyak perempuan suka dia, kejar dia apa semua. Dia nak saya handsome macam Nabi Yusof, tu yang dia bagi saya Yusof. Lepas tu nama penuh saya Yusof Iman. Kenapa ada iman kat belakang? Dia nak saya jadi seorang yang beriman. So jadilah Yusof Iman. Dan belakang lagi bin. Ada Kwek, Q-U-E-K. Saya punya surname. Sebab semasa pergi ke Jabatan Agama dekat Kuala Lumpur, mereka tanya saya, you nak bin Abdullah ke you nak bin you punya nama keluarga? Memanglah semua orang pun nak bin nama keluarga. So saya cakap, tak mahu Abdullah, nak bin Kwek. Mereka tak bagi tahu saya pilihan yang ketiga tau. Pilihan ketiga adalah you sebenarnya tak perlu tukar nama. Kalau saya tahu, saya tetap tak tukar nama macam Ben Ui Cui Beng. Tapi tak apa. Sebab dah tukar nama ada hikmahnya. Sebab semasa saya pandu Grab, ni zaman sebelum COVID lah. Orang masuk kereta saya, kereta ni. I tengah duduk dalam kereta ni. Cina tanya saya,
Bila bercakap bahasa Melayu dengan saya sebab dia nampak nama saya Yusof Iman. Saya cakap Cina dengan dia, saya cakap Mandarin ke Cantonese ke, dia pun garu kepala. Kamu ni belajar Mandarin lah? Bukanlah, saya Cina lah. Hah? Tapi kenapa Yusof? Sebab saya masuk Islam mah. Oh. So saya punya ice breaking sudah ada tau. Dan antara 10 orang yang tanya sedemikian, ada 2-3 orang kata apa? Gatal. Yang gatal ni dia akan tanya lebih sikit. Kenapa you pilih agama ini? Masa dia start tanya, aku apa lagi? Ceritalah apa yang tadi saya kongsikan kepada kamu. Itulah saya punya usaha untuk berdakwah, cara yang saya belajar yang semoga boleh memberi mereka berkenalan dengan Islam sedikitlah, insya-Allah. InsyaAllah kita doakan semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, insyaAllah. Okey, Pada Yusof. Wah, nama memang cantik ya, Yusof Iman. Sempoi. Okey, ada satu soalan daripada penonton, namanya Nodiana. Dia nak tanya apa cabaran atau ujian yang paling hebat sepanjang berhijrah ini? Cabaran atau ujian yang paling hebat lah. Sebenarnya tak tahu nak jawab macam mana ni. paling hebat. Semasa saya nak kahwin lah. Okay. Ada satu kisah yang saya boleh kongsikan. Mungkin boleh jadi hikmah, boleh jadi tontonan perempuan boleh ambil sebagai iktibar. Okay. Ini berkenaan dengan membimbing mu'alaf macam mana. Saya Cina, saya tak ada potong. Okay. Satu hari nanti, masa saya nak kahwin tahu tak, saya punya bakal isteri dia sudah tunggu dekat masjid apa semua, dekat Tok Kadi, bakal bapa mertua semua tunggu di sana. Saya tak ada keluarga yang orang Islam, orang Muslim. Jadi saya kena ada satu keluarga angkat. Dan saya berada di rumah keluarga angkat tengah bersiap-siap untuk nak get ready bawa hantaran semualah. Tengah ikat samping tau. Samping first time orang Cina pakai samping tau. So tengah ikat samping tu, tiba-tiba ada satu orang dekat belakang. Bayangkan hari raya hari pertama dekat kampung, berapa ramai orang, itu punya ramai orang, kat belakang sekali tiba-tiba ada satu suara. Dia kata, Yusof. Ya, saya pun pandang ke arah tu. Dia kata, kamu dah potong ke belum? Ya Allah, aku terkejut sebenarnya. Aku confused. Sebab dia tanya apa? Potong apa? Sebab orang Cina, kalau mereka kahwin, mereka pun ada potong. Potong ayam bagi orang makan mah. Saya ingatkan yang tu. Tapi dia tanya potong ke belum? Sebenarnya dia maksud dia, kamu dah bersunat ke belum? Sudah buang kulit ke belum? Aduh, saya jawab apa tahu? Saya cakap, belum. You belum berpotong? Tak potong, tak boleh kahwin. Haram. La ilaha illallah, aku ni. Hantaran, jemputan dah bagi, semua orang dah tunggu. Lagi 5 minit, 10 minit nak start kereta. Sekarang baru kamu cakap dengan saya, nak kena potong. Tak potong, tak boleh kahwin. Dah lah sebelum ini tak ada orang bagi tahu saya. Punya kecoh. Dan salah seorang dia punya adik-beradik ke apa tak tahu, telefon kawan dia yang ustaz. Alhamdulillah, ustaz tu cakap apa? Tak potong tak apa. Nikah dulu. Nanti kemudian baru potong. So, dia seakan-akan satu biji batu besar, Ben. Dari kepala saya jatuh kat lantai. Alhamdulillah, syukur nikmat lo. Tahu tak? Saya tahu orang tu, dia takut saya buat benda yang dosa dan dia tahu hukum, dia tak bagi tahu saya dia pun berdosa sekali. Dia cuba nak ajar saya perkara-perkara yang betul. Okey, saya faham. Boleh tak gunakan hikmah sedikit? Tarik saya pergi ke bilik ke? Tanya saya in private ke? Jangan tengah heboh kat depan semua dah potong ke belum?
kalau ada lubang cacing, kepala saya sudah masuk. Macam itulah dia punya cerita. Jadi itulah saya punya kira cabaran paling besar yang saya boleh ingat sampai saya mati ya. Lain kali kalau kita ada saudara-saudara yang baru masuk Islam, jangan tanya potong ke belum. Tanyalah in private. Okay? Semoga itu boleh memberi sedikit manfaat kepada kita semua. Kepada Ben. Alhamdulillah. Allah